Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Izzati binti Nazli. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang sistem pendidikan di Perancis. Jadi untuk pengenalan, pendidikan merupakan satu faktor yang penting dalam membentuk sosial individu bagi tujuan memahami prinsip, konsep ataupun teori pendidikan lah. Jadi selain itu, seperti yang kita sedia maklum, Perancis adalah salah satu negara di Eropah yang dianggap maju dalam pendidikan dan perniagaan. Jadi dalam hal ini, yang menjadikan Perancis ini sebuah negara maju ialah dari segi pendidikan dan juga pengetahuannya yang unggul dalam bidang sains. Jadi seterusnya ialah rangka sistem pendidikan di Perancis. Jadi pada peringkat tadika atau dipanggil sebagai École Maternelle, bagi pendidikan di Perancis telah diselia oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Belia dan Sukan Perancis. Ia telah dipecahkan kepada 3 peringkat pendidikan, iaitu pada peringkat pendidikan rendah, pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Jadi pada umur kanak-kanak ni 2 tahun, dia akan memulakan persekolahan iaitu pada peringkat prasekolah. Dan pada umur 6 tahun, kanak-kanak di Perancis akan memulakan peringkat pendidikan rendah dan seterusnya ke peringkat menengah dan pendidikan tinggi. Jadi pada peringkat ini, kanak-kanak diperkenalkan kepada kehidupan seperti berkumpulan, kemahiran mudah dan juga pengecaman huruf atau nombor. Seterusnya, sekolah tadika ni terdiri daripada toute petite section yang bermula pada umur 2 tahun. Yang kedua adalah petite section iaitu 3 tahun. Seterusnya adalah moyenne section iaitu pada umur 4 tahun dan seterusnya adalah grande section iaitu pada umur 5 tahun. Baiklah, seterusnya pendidikan menengah ataupun dipanggil sebagai lise. Bagi pendidikan menengah pula, sekolah negeri dipanggil sebagai lise, manakala di bandar dipanggil college. Jadi program ini dijalankan selama 4 tahun dan terdapat peperiksaan awam yang dipanggil sebagai Diplôme National du Brevet ataupun DNB yang perlu diambil di akhir peringkat menengah rendah. Walau bagaimanapun, keputusan peperiksaan DNB ini tidak selalunya digunakan untuk kelayakan ke peringkat menengah atas. Sebaliknya, pelajar akan memilih program khusus di peringkat menengah atas berdasarkan kepada cadangan dari pihak sekolah ataupun pilihan keluarga pelajar itu sendirilah. Jadi, bagi pendidikan menengah atas, telah menyediakan pelajar mengambil sarjana muda untuk menyediakan pelajar ke kemasukan universiti. Jadi, bermula tahun kedua, pelajar ini ditawarkan kepada 3 aliran pendidikan iaitu pendidikan umum, aliran teknologi atau aliran vocational. Bagi pendidikan umum seperti subjek bahasa Perancis, pendidikan falsafah, sejarah, geografi, sains, pendidikan sivik dan moral dan juga pendidikan jasmani. Jadi bagi pendidikan kemahiran vocational ni, mereka akan didedahkan dengan aktiviti praktikal ataupun amali berdasarkan kepada kerangka program bagi tiap-tiap bidang mereka. Seterusnya adalah pendidikan tinggi iaitu peringkat universiti. Jadi pada peringkat ini, pelajar ni tidak terlalu bersaing untuk menjadi jurutera ataupun graduan kejuruteraan. Tetapi pelajar ni perlu menguasai semua mata pelajaran, hanya asas yang perlu mencukupi. Maka bidang yang sesuai dengan bakat dan kebolehan pelajar akan dipelajari dengan lebih mendalam lah. Jadi seterusnya, mereka yang ingin melanjutkan pelajaran di Grande École iaitu perguruan tinggi negeri atau swasta, mestilah lulus ujian yang sangat ketat untuk mendapatkan kemasukan. Jadi manakala mereka yang tidak diterima akan memasuki kepada universiti biasa. Jadi seterusnya kita pergi kepada struktur pendidikan di Perancis. Okay, jadi kita pergi kepada maksud. Di Malaysia, pendidikan sekolah rendah akan bermula pada umur 7 tahun hingga 12 tahun di mana pelajar sekolah rendah ni berada di dalam sekolah rendah selama 6 tahun. Tetapi di Perancis pula mereka akan mula bersekolah pada umur 5 tahun sehingga 11 tahun di mana Perancis ni anak-anak akan mula memasuki alam persekolahan lebih awal berbanding di Malaysia. Seterusnya adalah tema dan bidang pembelajaran. Jadi, kita akan ada 2 kitaran iaitu kitaran pertama, bilangan pembelajaran tahunan dia sebanyak 864 jam dan kitaran yang kedua, bilangan waktu pembelajaran tahunan dia sebanyak 864 jam juga. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pembahagian struktur pendidikan di Perancis. Sebenarnya terdapat perbezaan yang paling ketara dalam struktur kurikulum negara Malaysia dan juga Perancis. Di mana dari segi teknikalnya, dalam kurikulum Perancis, kitaran yang pertama menekankan 10 jam pembelajaran untuk bahasa Perancis iaitu bahasa kebangsaan mereka.
Manakala berbeza dengan Malaysia kerana pelajar akan belajar bahasa Melayu sebanyak 6 jam seminggu saja dan ia amat kurang berbanding dengan waktu pembelajaran di Perancis. Seterusnya untuk subjek yang berkaitan dengan kesenian pula, di Malaysia seperti muzik dan juga pendidikan visual, peruntukan jam pembelajaran minima adalah sebanyak 48 jam setahun atau setengah minggu. Manakala di Perancis, peruntukan untuk pembelajaran seni visual adalah selama 2 minggu. Akan tetapi, jika kita lihat dari sudut pandangan kesenian di Perancis, rata-rata mereka kreatif dalam bidang seni. Hal ini kerana mereka akan menekankan unsur seni iaitu apresiasi dan ekspresi seni. Negara Perancis juga menjadikan bidang ini sebagai satu dokumen standard yang guru perlu ikuti dan mengajar subjek seni ini. Seterusnya, kurikulum di Perancis mempunyai 4 peringkat pendidikan iaitu peringkat école maternelle, yang kedua peringkat pendidikan asas, yang ketiga pendidikan menengah ataupun dipanggil sebagai lise, dan yang keempat adalah peringkat pengajian tinggi iaitu university. Jadi seterusnya kita pergi kepada fakta menarik pendidikan di negara Perancis. Jadi, fakta menarik yang telah saya kaji ialah pendidikan di negara Perancis ini terbahagi kepada 3 iaitu peringkat pertama, peringkat rendah, peringkat kedua, peringkat menengah dan peringkat ketiga adalah pendidikan tinggi. Jadi untuk poin pertama fakta menarik ini adalah kanak-kanak di Perancis bermula masuk ke alam persekolahan pada usia 2 tahun. Jadi pada umur 2 tahun itu kanak-kanak di Malaysia masih lagi berada di taska, tetapi tidaklah pada negara Perancis. Jadi seawal usia 2 tahun ni mereka sudah mula untuk belajar. Jadi sistem pendidikan di Perancis yang kita sendiri tidak dapat bayangkan bagaimana kanak-kanak ni boleh belajar seawal umur 2 tahun itu. Seterusnya untuk poin yang kedua pula adalah bermula 6 tahun kanak-kanak di Perancis akan memulakan pendidikan di peringkat menengah. Wah, menarik bukan? Jadi kalau di Malaysia, sekolah menengah akan bermula pada usia 13 tahun iaitu tingkatan 1. Jadi kita dapat melihat bahawa banyak perbezaan umur dan juga tahun mereka yang bermula sekolah menengah pada umur 6 tahun. Jadi jika difikirkan balik, 6 tahun di Malaysia ini ada sesetengah kanak-kanak masih tidak dapat belajar dengan baik. Mungkin dari segi komunikasi ataupun pembelajaran mereka. Tetapi jika kita melawatlah sekolah-sekolah ataupun universiti di Perancis, tentu kita akan berasa terkejut dengan perkembangan kanak-kanak yang masih kecil tetapi sudah bermulanya persekolahan pada usia tersebut. Baiklah, seterusnya adalah rumusan daripada pendidikan di Perancis. Jadi, kurikulum Perancis ni sebenarnya terlampau abstrak dan dia sangat bersiko lah kerana ia menawarkan pandangan yang spesifik berbanding kurikulum KSSR yang berpusatkan murid. Jadi, kurikulum sekolah rendah ni lebih dinamik iaitu model asasnya teguh yang menyediakan pendidikan yang berpusatkan murid. Walaupun bersifat abstrak, ia juga dapat menghasilkan pembelajaran yang seronok. Jadi seterusnya penerapan tema dikenali sebagai Discovering the World. Sebagai contoh, ia menekankan kemahiran komputer asas dan penggunaan alat-alat pengukuran asas. Tambahan pula, murid diberikan pendedahan umum mengenai elemen budaya dan gaya hidup yang sesuai dengan budaya di negara Perancis. Jadi mereka juga mengamalkan sistem penilaian buku rekod di mana setiap murid mempunyai satu buku rekod yang digunakan sepanjang pendidikan rendah. Jadi mereka akan dinilai berdasarkan penguasaan bahasa Perancis, penguasaan prinsip asas matematik, penguasaan kemahiran sivik dan juga sosial. Ini jauh beza ya dengan penilaian di Malaysia yang sangat berpusatkan hanya pada mata pelajaran sahaja. Jadi kedua-dua negara ini menunjukkan usaha untuk mengubah pendidikan untuk mencapai pendidikan yang lebih berpusatkan murid dalam jangka yang panjang. Jadi usaha ini akan mewujudkan satu generasi masa depan yang mampu berdaya saing dalam dunia abad ke-21. Jadi sekian sahaja pembentangan daripada saya. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.